sayurnya nyaman, ayamnya nyaman, sambalnya pun nyaman, dagingnya pun nyaman. Masya Allah. Okey, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini agar kami dapat menerbitkan lagi video-video yang menarik di episod-episod yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita ni berjumpa lagi di segmen Bola-Bola kita ni untuk episodnya kali ini. Dan kita ni sudah berada di ambang menjelangnya Ramadan. Jadi kali ini kita ni akan menyentuh berkenaan dengan suasana di bulan Ramadan. Amalan-amalan yang perlu kita ni buat. Jadi di segmen-segmen yang berikut ini kita ni akan membincangkan beberapa topik. Salah satunya adalah fadilat yang boleh kita ni dapatkan sempena dengan bulan puasanya ataupun bulan Ramadan ini. Dan juga kita ni akan menyentuh berkenaan dengan kurma, fadilat kurma, khasiatnya dan juga satu restoran yang menawarkan makanan sunnah. Makanan sunnah itu makan betalam. Makan betalam. Kita ni akan menjemput seorang yang istimewa. Yes. Yang memperkenalkan makan betalam. Unik. Baik, sebelum itu perkenalkan saya Haji Yunus seperti biasa. Saya Hanidi Haji Mahmud. Dalam bual-bual kita ni edisi Ramadan. Jadi sebenarnya besok baru kami puasa ni. Di Brunei, di Brunei. Kalau di negara luar, Malaysia, Indonesia sudah bermula hari ini. Baik. Jadi sebelum itu barangkali apa kata kita disaksikan dulu satu video klip Cahaya Ramadan. Rahmat yang tercurah dengan keberkatan, membukakan pintu keampunan agar hamba-Mu ini mencintai Ramadan dengan penuh ketakwaan. Ya Allah, Ya
hadirmu menginsafiku. Ya Tuhanku, beriku kesempatan agar dapat ku bertemu Ramadan, agar dapat ku bertemu Ramadan. Masya Allah. Kalau dilihat tadi video klip itu tersentuh je rasanya. Merindui bang bulan Ramadan itu. Itulah artis kita Rafiz yang menyanyikan lagu Cahaya Ramadan. Dan dalam dramatiknya, dalam lakonannya pun memang para pelakonnya pun menghayati. Terima kasih kepada Juruhebah Nakiuddin National FM yang memainkan peranan sebagai seorang anak yang dan ataupun suami yang pernah kita ni mungkin salah jalan, masuk penjara, jadi keluar daripada penjara ia merasa taubat, apatah lagi kedatangannya Ramadan. Jadi baik, dalam kali ini kita ni akan menyentuh tentang amalan-amalan yang ataupun fadilat yang boleh kita ni lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Barangkali kalau saya sentuh dulu satu pasal solat sunat tarawih dan juga sunat witir. Jadi kita ni memang kalau sudah malam Ramadan pertama tu memang semangat itu ada. Semangat itu ada. Kita ni pun kan mau ke masjid mana pun terserah. Memang ramai tu. Memang ramai. Tapi walau macam mana pun daripada awal kita ni awal Ramadan ni kalau dapat dikekalkanlah sehingga penghujung di akhirnya Ramadan. Jadi apa lagi seterusnya? Selain itu selain daripada kita ni diwajibkan untuk berpuasa selama sepanjang bulan Ramadan, dan jangan lupa juga untuk niat kita ni untuk berpuasa. Kita ni juga boleh berniat untuk sebulan berpuasa dan dua setiap hari. Dan juga jangan lupa kita ni juga di orang tadi untuk bersahur. Di kalau boleh di akhir-akhir di penghujung sebelum solat subuh. Jadi banyak juga fadilatnya banyak sebenarnya. Dan juga kalau selain daripada itu juga kita ni sentiasa kalau ada masa lapang, masa yang kita ni sambil mungkin menunggu balik anak sekolah boleh membaca Al-Quran. Walaupun sedikit tidak apa-apa. Walaupun orang dibaca surah tu balik-balik. Tidak apa-apa. Yang penting kita ni mengamalkan ataupun membuat amalan, salah satunya membaca Al-Quran di sepanjang bulan Ramadan ya. Jadi Al-Quran ini pun sebenarnya kalau dilihat dalam bulan puasa ni memang orang majlis bertadarus diadakan di sebelah malam. Tapi indah juga semestinya menunggu sebelah malam pada bila-bila masa, walaupun di siang hari, lepas subuh bila ada masa terluang, itu masanya untuk kita ni mengamalkan membaca Al-Quran. Apa lagi tu? Dan insya-Allah pahala pun akan dilipat gandakan. Amin. Kita ni di bulan puasa ni kita ni meningkatkan lagi amal ibadah kita ni, amal-amal soleh, amal-amal kebajikan kita ni juga. Jangan lupa juga untuk melakukan seperti bersedekah, orang untuk menyediakan juadah berbuka puasa kepada mungkin kepada asnaf, ahli asnaf
untuk orang sama-sama lah menikmati suasana bulan Ramadan ini. Dan juga dalam bulan Ramadan ini kita ni memang cabaran memang ada daripada awal Ramadan hinggalah di penghujung Ramadan. Tetapi walau macam mana pun cabaran-cabaran yang dihadapi itu kita ni tempuhilah dengan ketabahan, ketenangan, kesabaran. Yang penting sabar. Sabar dan juga ikhlas. Ya. Jadi perbanyakkan seperti membaca Al-Quran, berzikir. Dan yang penting juga zakat fitrah. Zakat fitrah tu jangan lupa. Kita ni boleh sudah juga di awal Ramadan itu pun boleh galakkan sebenarnya boleh membayar zakat. Tapi ada fadilatnya kalau di penghujungnya semakin dekat dia kita ni kan Syawal itu lagi baik sebenarnya sebelum Anata, tapi itu fadilatnya memang memang baiklah. Tapi jangan sampai terlupa. Kalau sudah sibuk dengan urusan di rumah, kadang-kadang boleh terlupa. Itu kebanyakannya jadi mungkin boleh juga dilakukan seawal-awalnya. Takut kadang di penghujung itu kita ni terlupa. Ya. Dan peluang juga ni dalam kita ni di dalam bulan Ramadan ini, apa yang dapat kita lakukan juga terutama kepada para belia-belia yang mungkin barangkali ada kadang diorang cuti sekolah. Jadi time tu diorang boleh mengikuti aktiviti di masjid. Mana-mana masjid di seluruh negara ni memang menyediakan platform kepada para belia ketani untuk mengikuti aktiviti-aktiviti seperti Qiyamul Lail, kemudian yang kita ni membuat satu perkumpulan lah dalam masjid itu mengadakan bacaan membaca Al-Quran dan macam-macam lagi lah aktiviti yang selalunya yang diselenggarakan oleh ahli takmir masjid. Jadi bagi belia-belia yang mungkin nanti barangkali ada masa untuk cuti sekolah, jadi tanya-tanya dah kawan-kawan isikanlah waktu itu dengan sesuatu yang yang berfaedah, yang baik, berfaedah. Datang ke masjid. Jadi tanya orang masjid apa yang ada. Kadang-kadang cukup menarik juga diorang punya aktiviti-aktiviti di masjid. Jadi selain daripada itu juga barangkali bagi ketanian ni juga lah. Kalau ada kesempatan kita ni ikut juga Qiyamul Lail tu. Jadi setiap masjid itu ada. Menjinakkan dirilah dengan masjid, mendekatkan diri dengan dengan aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh pihak-pihak masjid lah. Okey. Okey, kita ni kan ke segmen seterusnya. Jadi sebelum itu kita ni ada petikan ceramah yang diadakan oleh daripada PAY Events, anjuran PAY Events di Masjid As-Solihin. Jadi kita dengarkan, kita hayati sedikit ceramah, sedutan ceramah hasil daripada rekaman kami bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Anwari bin Haji Rawi. Kita saksikan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, alhamdulillah kita sekarang ini telah berada di akhir bulan Sya'ban, dan insya-Allah berapa ketika lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah, bulan mubarak yang mana di dalamnya penuh rahmat, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang paling penting sekali yang kita terima dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, Islam dan kesihatan, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan waktu
untuk kita sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau kita memperkatakan tentang apakah Ramadan dan apakah yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Kalau kita melihat apa yang diperkatakan ataupun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas-jelasnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang mukmin, yakni yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajak, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya pada siapa saja yang beriman ini Allah Subhanahu wa taala mengajak, menyeru kepada orang tersebut melakukan ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Maknanya kan diwajibkan kepada kita untuk melakukan ibadat puasa. Masya-Allah. Allah juga memanggilnya supaya melakukan ibadat yang diwajibkan kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang sebelum kita ni. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan. Untuk apa sebenarnya Allah taala menyeru pada kita untuk melakukan ibadat puasa? Kalau kita dilahir dalam adat di belakang sekali, kita melihat Allah taala berfirman, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu, kata Allah, menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang percaya dengan rukun apa? Rukun Islam, wajib kita mengerjakannya. Seperti mengucap 2 kalimah syahadat, kemudian kita melakukan solat, kemudian kita mengeluarkan zakat, kemudian kita puasa di bulan Ramadan, dan kemudian kita melakukan haji man istata'a ilaihi sabila. Ini perkara-perkara adalah menjadi kewajiban kepada kita untuk melakukan apa? Melakukan ibadat mukhlisin, yakni secara ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah beruntungnya kerana kita tahu apabila datangnya bulan Ramadan yang kita anggap berapa hari lagi ataupun berapa ketika lagi yang tidak berlama lagi, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mari kita sama-sama menghayati apa doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Apa katanya? Allahumma inna ahillahu alaina. Saya ulangi, Allahumma ahillahu alaina bil munni wal iman wassalama wal islam Rabbi wa rabbukumullah. Yang kira-kira maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan Ramadan ini ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana saya melihat doa ini begitu cantik sekali. Allahumma alaina, ya Allah, berikanlah atas kami, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu, ya Allah, sampaikanlah kepada kami ini bulan Ramadan, huwa tu balik kepada Ramadan, alaina kepada kami ini, ya Allah, sampaikanlah bulan Ramadan ini kepada kami, katanya. Bil munni wal iman. Apa makna bil munni? Maknanya dengan ketenangan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala
apabila datang bulan Ramadan ini ataupun yang akan datang, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita ni ketenangan. Kerana Rasulullah SAW mengatakan bil munni, dengan ketenangan. Kerana kita tahu di awal Ramadan itu rahmah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita mudah tenang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat awal pertama saja hingga akhir tenang. Kita sentiasa melakukan ibadat-ibadat walaupun bukan ibadat yang sunnah. Kerana kita tahu ibadat yang sunnah juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala yang fardu. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik. Tadi kembali lagi setelah mendengar ceramah yang apa yang kita ni membina, menyadarkan kita ni kesedaran. Apa yang perlu kita ni lakukan di bulan Ramadan ini. Tentunya daripada ustaz tadi menerangkan pentingnya kita ni itu menghidupkan suasana di bulan Ramadan ini. Baik, dalam kita ni berpuasa ni, apabila kita ni kan bersungkai atau berbuka puasa, tentunya kita ni mengambil ataupun sunat memakan kurma. Jadi di depan kami ni ada kurma. Jadi kurma kurnia ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muwazzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Jadi kurnia baginda ni memang setiap tahun memang kita ni ampit. Memang ditunggu-tunggu oleh rakyat jelata, rakyat dan penduduk di Negara Brunei Darussalam. Sesiapa saja yang beragama Islam, yang yang bermastautin maupun yang sedang berada di Negara Brunei Darussalam. Jadi kurma, okey, kita ni sentuh pasal kurma ni, khasiatnya. Macam mana ni kalau khasiat kurma memang ni? Banyak khasiatnya lah. Salah satunya ia merupakan sumber mineral lah. Mineral untuk tubuh badan kita ni lah. Dia mengandungi vitamin juga, mengandungi serat. Yang penting serat. Serat ia orang boleh membantu kesihatan tubuh badan kita ni. Apalagi kita ni dalam suasana berpuasa yang memerlukan tenaga ataupun energi untuk biar kita ni lebih kuat dalam menjalankan aktiviti kita ni sehari-hari. Kalau kita ni berbuka puasa, jadi jangan terus-terus kita ni menjamah makanan. Jadi dengan niat berbuka, jadi terus makan dulu kurma. Lepas itu baru minum air putih. Itu mana saja. Kurang-kurangnya sebiji pun boleh. Sebiji pun boleh. Sebiji. Tapi sunnahnya sebiji ataupun 3 biji. 3 biji. Tapi ada orang yang minat dengan kurma, suka dengan kurma sampai 5 biji tu. 5 biji. Bayangkan dia. Boleh balik. Jadi dalam sahur pun ada juga orang mengamalkan. Memang. Sebab apa ya boleh seperti yang dikatakan tadi, memberikan kita ni tenaga juga ni. Walaupun hanya sebuah buah, tapi banyak khasiat buah kurma ni untuk macam kita ni kita ni gunakanlah. Jadi dengan adanya kurnia daripada ke bawah Yang Maha Mulia ni, manfaatkan dan kalau yang mungkin yang barangkali indah pandai kurma, cuba pelan-pelan. Boleh cuba pelan-pelan. Ada pula yang setengah orang dia pandai makan kurma. Dia merupakan antioksidan juga ni. Antioksidan. Dan juga ia bagus untuk kesihatan tubuh badan kita ni lah. Dan kita ni juga bersyukur kerana kurma ni kita ni rakyat Brunei Darussalam, negara Brunei Darussalam mendapatkan kurma ni secara percuma. Jadi setiap keluarga tu akan menerima satu pakan ya. Macam tu. Dan didapati daripada penghulu ataupun ketua kampung. Ikutlah dari kampung mana di sekitar. Cuba tanya sejarah ketua kampung ataupun ke penghulu mukim. Jadi diorang yang kadang kalau anda silap ada yang pernah pakai online juga sebelumnya. Jadi kalau tahun ini macam mana
Tapi apa-apa pun pertanyaan boleh ditanya dia adalah bersama dengan ketua kampung lah. Dirujuk ke ketua kampung ataupun penghulu. Ya. Okey, selepas ini kita ni akan menjemput pengurus Khaskhona. Restoran kami masa ni catering, pun berada di restoran Khaskhona di Kampung Mata-Mata. Ya. Hanya bertujuan untuk akan mencuba menu makan bertalaman. Tadi saksikan selepas ini pengurusnya kami akan mewawancara beliau dan kita ni akan dengarkan apa menu makan bertalaman ini dan juga ambuyat yang disediakan yang dihidangkan di restoran ini dan kita ditanyakan di bulan puasa ni apa persediaannya menu-menu yang akan dorang hidangkan untuk bis kita juga. Okey. Kita ni saksikan selepas ini di bol-bol kita ni. Teruskan bersama kami. Baik, kita kembali lagi dalam segmen bual-bual kita ni edisi Ramadan. Seperti yang dijanjikan kepada auda di luar sana, kita bersama dengan pengurus Khaskhona Restoran and Catering. Selamat datang tuan. Selamat datang. Sebenarnya tempat diorang ini yang seperti mana yang bisa kita nampak, itu sudah ni yang dipanggilkan makan bertalaman ya. Makan bertalaman. Jadi di hadapan kami ini memang ini memang ayamnya. Dia ada macam-macam lagi selain daripada ayam. Jadi sebelum itu tuan, barangkali boleh kali tuan ceritakan sedikitlah tentang Khaskhona mempunyai khidmat restoran dan juga catering. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita berdua. Yang mana sini orang memkenalkan arah Khaskhona ni untuk orang lebih jauh lagi tentang makan bertalaman ni. Makan bertalaman ni sebenarnya dibuat awal tahun ini juga, bulan 1 seminggu bulan 1. Jadi yang dibuat di sini ni seperti ayam masak kurma, daging masak black pepper, sayur mix, dan sambal, dan nasi kuning, masak nasi kuning, dan dilapikkan dengan daun pisang. Jadi tujuan ini dibuat ini adalah sebenarnya untuk menghidupkan sunnah, dan untuk mengeratkan lagi satu rahim yang mana selama ni orang belum kenal macam mana makan bertalaman ni. Jadi tujuan makan bertalaman ni adalah untuk menghidupkan sunnah dan berjemaah, makan bersama, berkeluarga kah. Jadi itulah tujuan kami mengadakan makan bertalaman ni. Dan makan bertalaman ni ada dua set. Satu set RM21 makan 4 ke 5 orang, dan RM30 membawa ke 5 ke 6 orang. Dan kami pun ada membuat juga kambing, tapi memandangkan kambing stok belum ada. Jadi mana yang dapat kami makan bertalaman ni ayam saya dululah. Dan selain daripada ni, kami pun ada di Khaskhona membuat ambuyat. Ada 2 set juga. Satu set RM12, makan 2 ke 3 orang. Dengan portionnya ada ikan goreng ataupun ikan rebus. Lepas tu ada daging, masak kunyit ke ataupun masak tadi jenis irisan ni. Dan sayur ulam-ulaman. Dan set kedua RM17. RM17 itu makan 4 ke 5 orang pun boleh juga. Dan ditambahlah ia punya kuantiti. Ini kalau boleh tahu tuan, ini untuk porsi berapa ni? Ini portion 5 ke 6 orang. 5 ke 6 orang. Dan harganya RM30. RM30. Ada daging tu ah? Ada daging masak black pepper. Ini ayam masak kurma. Masak kurma. Ada
sambal, ada sama sayur. Air campur. campur. Jadi okey, berbalik kepada menu-menu yang lain seperti yang kita katakan tadi ada ambuyat. Jadi ambuyat ni macam mana sebutan orang ramai di sini? Alhamdulillah, ambuyat ni masa Covid bulan 12, penghujung dari sanalah start ambuyat tu sampai sekarang. Yang mana tahulah orang Ketandan ni kan mencuba sesuatu tu yang mana yang zaman itulah yang orang datang untuk merasa. Jadi alhamdulillah sambutan ambuyat di sini pun alhamdulillah menggalakkan. Sampai hari ini pun masih lagi mau makan Ya, ambuyat. tu betul. Cacahnya tu yang penting. Cacahnya tu cacah Tu yang tu kadang-kadang bila sudah nyaman lah kena viralkan. Lurus. Alhamdulillah nyaman tu je. Tapi ada juga kawan orang tadi yang ada yang bersih padas, ada yang bersih padas. Itu saja. Cacahnya apa saja? Binjai sama tempoyak. Dan campur. Ada yang campur. Ada tiga. Okey. Jadi ada penonton apa yang diterangkan tadi oleh Tuan Ani mengatakan ambuyatnya pun pelbagai anu juga cacahnya. Jadi bolehlah kalau kan ni orang terseliurkan sungkai nanti ambuyat ada pilihan juga selain daripada makan bertalaman ya. Tapi memang seperti yang dikatakan tadi makan bertalaman ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Jadi dan juga ianya boleh mengiratkan hubungan silaturahim, kekeluargaan sama keluarga. Jadi ia memang ada sebenarnya dalam sunnah ni makan sunnah ni memang ada caranya makan, ada caranya duduk, tapi barangkali di atas meja makan di atas meja mungkin ianya memberikan peluang kepada mereka yang mungkin mempunyai masalah kesihatan. Tahulah masa ni ada ni orang Ketandan ni ada yang sakit batis. Jadi indah dapat duduk bersila di bawah ni katanya. Jadi itah ini barangkali Tuan pun memberikan peluang kepada mereka yang mempunyai masalah macam itu. Jadi barangkali akan datang barangkali ada satu tempat khas kali yang duduk di bawah. Memang dalam perancangan lah. Dalam perancangan alhamdulillah. Sedang dalam ni orang masih dalam mana-mana tempat yang sesuai. Bukan apa kita ni menerangkan ni supaya orang lebih jelas kadang ada yang mengatakan kalau makan bertalaman ni sunnah Nabi mesti makan duduk lagi nyatanya lutut ni ada sebelah ada dia ni dinaikkan kaki ni. Jadi itu tu. Jadi jangan salah anggap. Sebenarnya itu tu seperti yang dikatakan Tuan memberikan peluang kepada mereka yang mempunyai masalah kesihatan, terutama masalah kaki. Jadi peluanglah bersama keluarga untuk makan bertalam. Kita ni memberikan juga galakan agar bagi yang belum tahu macam mana rupanya makan bertalam ni. Jadi terutama sekali pada generasi yang akan datang. Jadi memang juga banyak fadilatnya yang makan bertalaman ya. Salah satunya yang disebutkan tadi untuk mengeratkan hubungan kita ni silaturahim kita ni antara indong sama anak, adik-beradik, untuk mengeratkan lagi lebih orang lebih mesra, lebih akrab lagi ya. Dan makan bertalaman ni juga ada keberkahannya juga. Ada keberkahan. Ya kalau dulu pernah saya juga makan bertalaman pernah mengikuti macam belajar sunnah-sunnah Nabi inilah. Jadi itah salah satunya makan bertalaman ni. Tapi alhamdulillah dari sana pun tahu juga kita ni macam bila tadi makan tu kanyangnya tu lain lain. Lebih lagi lebih seronok lagi kalau tadi makan pakai tangan ada macam kita ni setengah individu mungkin barangkali ada yang sudah mengamalkan di rumah. Jadi itu tu kalau yang mengamalkan itu teruskan. Jadi ini pun salah satu inspirasi Tuan lah kepada orang ramai.
terutama mereka yang belum tahu tentang makan bertalam ni. Jadi mungkin kalau suami isteri pun sebenarnya romantik. Boleh ya tak romantik. Apalagi kalau Bersuap-suapan. Itu masanya ni. Jadi ini boleh dikatakan kalau mereka yang suami isteri di luar sana tu, why not cuba makan sama-sama romantik. Yang bisa barangkali masa pengantin barangkali. Ataupun menyambut anniversary, ulang tahun perkahwinan, boleh. Tapi jangan pula ambil yang besaran ya. Ada kali size ya. Yang untuk 2 orang ke 3 orang. Yang mungkin barangkali sama anak seorang boleh juga macam Jadi itu. kalau pada habis kita yang mungkin yang baru tahu konsep makan bertalam ni, boleh datang kemari mencuba, bawa ahli keluarga untuk merasailah, ataupun orang akan mencuba-cuba macam mana rasanya makan bertalam tu. Ya. Dan boleh datanglah seisi keluarga. Jadi okey, sebelum manulah kita ni diteruskan lagi soalannya. Waktu beroperasi semasa bulan Ramadan ni, dari pukul berapa ke pukul berapa? Adakah cuma sungkai ataupun sungkai dan juga sahur? Macam mana? Okey, untuk makluman habis kita juga yang selama ni makan di sini, mungkin bertanya adakah kos kerana di mata-mata ni mengadakan bersungkai ataupun sahur. Jadi di Kaskuna di mata-mata cuma mengadakan bersungkai saja. Masanya kami mulakan daripada jam 1 membawa ke jam 10 malam. Jadi jam 1 membawa ke sebelum sungkai itu kami ada orang mengadakan untuk tapau. Hanya bahasa tapau lah, take away. Jadi kami boleh menyediakan untuk membawa balik itulah. Dan kedua kami pun ada juga menyediakan orang buffet. Buffet di sini kami cuma yang harganya tu kalau untuk orang dewasa RM7.80 dan bagi kanak-kanak berumur 5 tahun membawa ke 10 tahun RM4.80 satu kepala. Jadi tempat keadaan di sini ni mungkin ada berapa banyak ia punya kapasiti, mungkin orang terhadlah untuk jadi siapa akan memakan masa sungkai itu mengadakan talam pun dialulukan dan buffet pun dialulukan. Jadi macam mana kalau ada orang ramai yang ingin menempah? Macam mana menghubungi sikit? Okey, mengenai menempah ni ya ada booking dulu. Sehari sebelum ataupun 3 jam sebelum untuk nyorangkan tempahan. Jadi macam mana akan menempah tu? Mungkin melalui telefon ataupun IG atau macam mana? Okey, untuk tadi booking untuk makan bertalam ni melalui telefon lah. Melalui telefon yang selalunya kami ada tertera yang akan dibagi tahu. Itu nombornya 8 73 67. Yang satu 8 367 367 dan kami punya IG makan bertalam. Jadi awak boleh saksikan ya. Yang tertera di sini. Hubungi kalau perlu, kalau kan menempah menempah mana tahu akan makan bertalam di rumah. Jadi boleh menempah di sini. Sekurang-kurangnya berapa talam yang boleh minimum kalau akan menapau? Okey, walaupun setalam kah boleh ataupun mungkin ada selalunya tapau ni kami menggunakan pakai jenis kontainer. Aluminium coil. Jadi itulah yang kami gunakan. Tapi kalau sekiranya ada orang kan mau menggunakan talam, boleh juga, tapi itu saya syaratnya belikan semula. Talamnya. Tapi untuk setakat ini masa bulan puasa ni mungkin kami tidak dapat nyuruh membawa talam itu untuk kapau talam. Sedangkan talam itu terhad masa ni untuk bulan puasa ni. Jadi gunakan anulah aluminium coil. Ambuyat itu macam mana? Masih diadakan di musim bulan puasa ni? Masih. Itu terpulang pada anulah tadi punya pelanggan. Kalau kiranya masa ia datang masa ada booking untuk sungkainya,
yang beritahu buyat, kami akan sediakan buyat. Dan ataupun tertaluk kepada berapa orang yang ikut kapasitinya. Kalau itu alok mana tahu penuh, dia dapat dia akan mengadakan macam pasal tu mesti sehari sebelum itu. Jadi khas corner ni ada berapa cawangan ni? Okay. Untuk makluman masa ni Keskonan ada 3 cawangan setakat ni. Yang pertama di Mata-Mata ni, yang kedua di Rimba, dan yang ketiga di Sungai Kabun. Jadi kalau makan bertalam 3 cawangan saja ataupun setakat ni di Keskonan Mata-Mata saja. Mata-Mata. Jadi akan diselaratkan nanti di cawangan ada yang lain insyaallah. Jadi Auda jangan salah agak. Kalau akan berguna perlu untuk makan bertalam sungkai bersama keluarga, pastikan Auda datang di cawangan Mata-Mata di B6 tingkat bawah, ground floor, warisan Mata-Mata simpang 322 di Mata-Mata Gadong. Ianya berhadapan dengan bangunan Persekutuan Pengakap Beribi. Sini ya. Jadi memang kalau melintas di sini tahu sudah melihat sudah pengakap sebarangnya itu sudah tu. Jadi cari saja unit B6. B6 ground floor warisan Mata-Mata. Simpang 322. Ada di Google pun ada kami buat di sana, makan bertalam hidupkan sunnah. Keskonan. Search Google. Boleh search ada Google lah. InsyaAllah. Okey. Ya. Dan mungkin ada lagi kan ditambah kali, barangkali ada kan dibagi tahu lagi peluang arah setakat ini. Okey, untuk bagi yang ingin tahu macam mana mengenai dengan makan bertalam ini. Okey, di sini walaupun namanya makan bertalam hidupkan sunnah, mungkin ada yang biasa makan bertalam itu bersama keluarga tu. Kami indah menggalakkan juga yang menggunakan piring. Mungkin di antara ketanian tu mungkin ada yang nyorang dia serasi dengan menggunakan tangan atau barangkali jadi petani ambil cara dibolehkan. Pasal kadang-kadang ada yang takut takut yang dia digalakkan juga kan jadi nganya tujuan adalah untuk makam bertalam ni mengeratkan satu rahim dan menghidupkan sunnah itu saja. Itulah tujuannya sebenarnya. Kecuali macam anak beranak. Laki bini. Ada juga macam adik-beradik, family besar, ada juga. Setakat ni yang pernah menampah makam bertalam ni seramai 80 orang dalam satu kali. Alhamdulillah. Jadi Auda, kalau yang mungkin first time ataupun mungkin ada beberapa perkara yang dapatnya kita ni sama-sama akan makan, tapi di sini menyediakan piring. Alih-alih lah piring atau tapi cuma tinggal mengaut saja, masukkan ke piring. Jadi kalau yang biasa mungkin sudah terbiasalah makan macam biasa saja. Jadi walau apapun yang dihidangkan di khas corner ni, pastinya rasanya pun kalau dilihat baunya sudah menggoda sudah. Ya tah. Kita akan dicuba ni. Sayangnya baunya ni anda dapat masuk ke kamera. Menggugah keimanan. Apalagi kalau di bulan puasa. Jadi kita masanya di bulan puasa ni makan bertalam ni itulah yang untuk mengabdalkan lagi makan berjemaah. Berjemaah makan bertalam itu sunnah. Dengan kita makan kurma tadi yang kurma yang apa tu kurnia ke bawah dulu yang Baik, jadi barangkali itu saja kali ya. Mungkin ada kata-kata yang spesial, ucapan mungkin yang pernah datang kemari ataupun mungkin pelanggan-pelanggan yang lain supaya datang mencuba, mungkin ada kata-kata yang kepada mereka di luar sana. Alhamdulillah, Keskonan Mata-Mata Gadong, bagi yang pernah datang menikmati makan bertalam hidupkan sunnah ini, terima kasih atas sumbangan habis kita, yang mana daripada habis kita juga mengatakan
makanan yang ada di makan bertalaman ni atau kita yang bercakap is the best. Dan alhamdulillah India ada yang zaman akhir zaman ni yang ada lagi untuk menimbulkan makan sunnah ni. Dan maksudnya tu sunnah Nabi lah untuk nyorang kata ni untuk menghidupkan balik. Jadi inilah masanya kita ni sama-sama yang belum pernah merasai nyorangkan cara menghidupkan sunnah, cara automatically ia tersudah ni. Tadi telah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami sebagai Koskona punya di mata-mata mengalu-alukan lagi kepada yang belum itu untuk menghidupkan sunnah Rasulullah di dalam bulan puasa ni, insyaallah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Kerana menjemput kami datang untuk untuk mencuba juga dan mengenalkan makanan makan bertalaman ni, dan adalah merupakan satu peluang atas kita semua untuk mencuba dan menghidupkan lagi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey, itu saja kali untuk kali ini. Sebelum itu juga tadi lupa mengenalkan tadi nama. Nama. Jadi mungkin Tuan sebagai kenalkan sebagai apa di sini? Okey. Nama Jaini alias Khalid Al-Walid bin Haji Muhammad Jair, pengurus di dalam serikat di Koskona di mata-mata Gadongan ni. Kalau saya biasa dengar Tuan Jaini, itu tangannya tu. Panjang nama tu. Itu. Jadi kalau kita yang akan datang akan mencuba, yang baru pernah mencuba, jadi jangan lupa boleh menghubungi seperti yang tertera di sini, okay? Ada nombornya, nombor teleponnya, ada IG-nya, jadi hubungi dia. Alamatnya juga ada di sini. Boleh Dan kita datang dan membuat tempahan, boleh secara langsung. Dan pastikan juga pasal dia terhadnya, penduduk terhad, jadi baik awal-awal membooking. Booking bisa. Jadi terima kasih Tuan, terima kasih atas menjemput kami. Mencuba ni. Ya. Cuma sabar lagi ni. Itu masanya dia. Itu masanya. Insyaallah. Jadi ada yang di luar sana di mana jauh berada, jadi saksikan selepas ini nanti Kami cuba. Kami akan mencuba. Jadi teruskan bersama kami di Bual-Bual kita ini edisi Ramadan. Alhamdulillah. Telah pun kita bersama dengan pengurus Koskona Restoran Catering. Alhamdulillah. Penerangan daripada beliau tadi, memang makan bertalaman ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang boleh kita ni amalkan bersama-sama dengan keluarga maupun rakan-rakan lah. Dan dah tahan ke rasanya di depan ni. Kami tadi sudah berada di segmen terakhir, iaitu untuk mencuba menu makan bertalaman ni. Kita nampak di depan kita ini ada ayam masak kurma, daging black pepper, kemudian ada sayur campur, dan sambal. Dan nasi kuning. Barangkali kita tadi belum mencuba. Okey. Nah, silakan. Okey, kita ni akan ambil duluan nasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya boleh juga kan makan taruh ke sana boleh. Tapi kalau kan makan piring pun boleh. Okey. Jadi kepada kita yang macam nak beranak, diberadikan, lebih digalakkanlah untuk untuk makan setalaman ni. Ya. Salah tu tah yang namanya makan setalaman tu Ini adalah sayur. Mesti kita rasa ni semua. Semua daging, sayur, sambal dan ayam ni juga. Ayam, okey, ayam.
Mana bisa? Oh, anu apa tu? Senang di bukannya keras senang di ini kata ni dicincang lah. Senang. Dah. Okey. Sudah tunggu ni sambalnya. Sambal sudah ni. Habis Boleh tambah okey. sikit. Ayo tak. Okey, dah. Haji pulang. Nu dia Apa tu? Sudah. Sudah. Ini penting ni. Biasa makan bahan pulang ni. Pakai tangan pulang biasanya. Tapi tak apa untuk review. Ini kita ni pakai sudu lampu. Sedikit. Sebelum itu di depan ni ada jual minuman. Ini yang orang panggilkan Bandung Float. Minuman istimewa juga yang ada di restoran khas Kuala ni. Ya. Dan selain itu ada jual puspa dan minuman-minuman yang lain. Lagi apa tu? Ini ais lemon tea. Ais lemon tea. Ais lemon tea. Ya. Dan apa tu? Ada juga terdapat minuman-minuman lainnya yang sejuk dan yang panas. Jadi yang lebih seronok ni kalau makan pakai tangan ni sebenarnya. Tapi kami ni malu-malu sedikit. Tapi dapat. Kalau bertangan tapi dapat bersuap tu. Dapat bersuap. Tapi untuk suami isteri kalau bapa dengan anak pun boleh. Dia juga salah. Okey, barangkali tadi cuba ni Okey. Dah aku cuba apa ni? Daging. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku ni dari dapat menunggu ni makan dia ni. Oh ya tah. Apa namanya ni? Hari ni belum pulang belum pulang berpuasa. Belum puasa. Belum puasa. Jadi kita ni kan berpuasa pada esok hari. Berapa hari bulan tu? 14 hari bulan. 14 bulan April 2021. Jadi secara itulah. Tapi walau bagaimanapun di negara-negara jiran kita ni sudah mulai berpuasa ni Ya. Cuba. Sayurnya nyaman, ayamnya nyaman, sambalnya pun nyaman, dagingnya pun nyaman. Masya Allah. Dagingnya ni orang tadi dicak. Dah keras. Ni orang putihnya tender. Sesuai dengan nasi kuning Ini kalau beramai 4 orang 5 orang lagi lakas habis ni. Ini untuk 5 ke 6 orang ni. Yang mana? Mana? Sosonya tadi yang habiskan ni. Oh, iya tak. Biar orang di luar sana tes liur Bagi benar. Okey, ayam kurma. Tambah lagi sayurnya. Gimana? Iya tak. Tambah lagi daging. Ngam je. Iya tak. Ngomongnya ni. Benar. Kurmanya tu. Ini orang cukup sekali ni. Iya tak. Patut tak sampai ramai tu Kira saja harangan badan. Nah. Okey. Sambal Memang sesuai untuk juadah berbuka puasa. Dimudahkan lagi dengan makan kurma. Makan ni nyaman tak. Jadi aku menyarankan dah mesti cuba ni. It's a must try. Makan apa tu? Makan dalam dengan apa tu kombinasi nasi, ayam masak kurma, dagingnya orang apa tu tender ataupun empuk. Lumat dagingnya, senang dia tu. Kadang-kadang ada yang tempat tu payah lagi bergagar hijau dia. Ini pun boleh makan ni anu ni. Boleh. Ini pun
punya sambalnya nggak? Oh. Sambalnya tentunya padas, tapi nyaman. Cuma dengan explainan tu tahu, tapi nyaman. Cukup. Dengan harga apa, RM30 ah? RM30 untuk 5 atau 6 orang makan, memang berbaloi lah. Nyaman. Ya, nyamannya tu macam makanan tu pun seleranya tu lain juga. Biasanya kalau tadi kan makan nasi kuningan ya, kalau ada jemputan, apalagi kalau macam ayam masak kurma, daging, degapan ni, ataupun daging hitam biasanya ada jemputannya tu. Ini kalau kita terseliur, datang saya kemari ke sana mencoba. Kalau yang orang apa namanya ni, ubah tu kan terseliur makanan-makanan time-time jemputan dapat tu. Datang saya kemari. Paling time puasa ni. Puasa mana ada jemputan. Ya tak. Paham lah tu maksudnya tu jemputan tu. Artinya betul macam jemputan orang kahwin. Biasanya nasi kuningan ini didangkan. Alhamdulillah. Habisnya Jadi minumannya pun ada juga, macam-macam juga ada. Yang ni es krim ni ya. Ini biasanya kalau kita ni di Brunei ni, es lemon tea ni salah satu menjadi pilihan pelanggan. Jadi saya pun minat juga es lemon tea ni. Jadi ingin merasa juga macam mana rasanya. Ini Bandung Float namanya. Masukkannya float itu ya minuman air Bandung, tapi ada ice cream, vanilla ice cream. Jadi kita yang suka minum air Bandung boleh mencoba ni. Ini apa tu? Suatu minuman yang eksklusif. Nyaman tak es lemon tea? Mana? Boleh tahan. Ya, lemon itu yang dah apa? Yang dah menghancurkan. Dia dihancurkannya. So, jadi menahan cuma itu saja. Mana? Puspa pun ada juga di sini. Jadi dia Puspa ini merupakan minuman itu khas orang kalau bulan puasa. Memang ada tuh Puspa tuh. Hemat. Segar. Kalau akan ikutkan nama berhenti nih. Tapi ini sampai ini terbunyi bang. Coba lagi sekalian nih. Lagi minyak. Campurnya pun ada mushroom juga. Ada mushroom. Boleh tahan. Ayamnya sekong tuh. Sekong. Entah. Kalau di rumah dan lagi nih beramas. Ya. Dari gian tu lagi bermalam. Okey, kita yang inginkan mencoba makanan bertalaman ya. Cuba tak, Cik? Kita pakai tangan Ya biasanya kalau pakai tangan memang kalau sunnah mana-mana lah. Dia jari 3 jari. Tiga jari inilah. 1, 2, 3. Jadi di mana yang kalau biasanya cara Nabi makan itu ya dekat lah.
Bukannya menyebelah jauh dah. Mana yang dekat atau diambilnya. Jadi ini ambillah yang dekat lah cuma tu. Jadinya macam ambil tiga jari ya cuma tu. Nah. Itu baru dah makan. Bismillah. Ini sebenarnya konsep bukan bertalamat tu kita ni yang sebenarnya ni ya. Cuma tu. Tiga jari. Okey. Solusinya sampai di sini saja. Kita ni bersama di Bual-Bual Ketani. Tapi sebelum itu, dulu. Kami makan dulu. Sekarang kami penutup. Ya, balik selepas ini. Alhamdulillah. Kanyang. Alhamdulillah. Nanti lagi terbunyi. Alhamdulillah. Tapi kita ni makan bertalaman ni memang ada keberkahannya juga. Kalau kita ni mengamalkan bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, dengan isteri, anak-anak semua, dan juga rekan-rekan, mungkin boleh dijadikan satu amalan nanti ya. Jadi macam mana di rumah betul? Macam mana rasanya tu dia? Alhamdulillah. Kombinasi dengan ayamnya, daging, nasi kuning, sayurnya dan sambalnya tu mantap. Baik, jadi kepada audio penonton ya, pastikan kalau kita akan mencuba di bangunan warisan, bangunan warisan di Haskona di Mata-Mata berhadapan dengan bangunan Persekutuan Pengakap Beribi. Jadi seperti yang telah dimaklumkan tadi, tempatnya ni terhad. Jadi pastikanlah habis kita buat tempahan. Buat tempahan dan sempatlah untuk mencuba terutama di bulan Ramadan nanti datanglah beramai-ramai sisi keluarga, cuba ambil pengalaman makan bertalam. Lebih-lebih lagi kalau mencuba pakai tangan. Makan pakai tangan. Baik, barangkali ada penonton aninya apa lagi di depan aninya. Kuih mor ni. Okey. Untuk makluman bis kita, kuih mor ni dibuat daripada salah seorang warga emas yang sudah berumur 85 tahun. Jadi beliau seorang yang kata ni ia ni aktif dalam pembuatan kuih muih. Jadi dalam bulan puasa ni memang tentunya secara yang kita ni tahun-tahun kita ni di bukan saja di Brunei, mungkin di negara lain juga, Malaysia, Singapura, Indonesia pun membuat kuih muih. Jadi dijual, ada yang dibuat untuk tetamu-tetamu yang akan datang berhari raya nanti ya. Okey, jadi di dalam jualan atau tempahan kuih muih ini, jadi kita ni pun sokonglah dorangan ya, bantu dorangan ni. Dikira siapa saja maupun dia seorang belia yang menceburi dalam bidang pembuatan kuih muih, apatah lagi kalau orang warga emas tadi pun sudah tahu warga emas sudah berumur lanjut, jadi perlulah kita ni bantu bis dorangan ya. Apalagi kuih muih tradisi ya. Kuih tradisi ya. Ni kuih muih ni yang sinonim dengan sebutan hari raya Aidilfitri. Dan rasanya pun ya memang macam-macam rasa, tapi ini kalau dirasa klasik pulang ni. Iya itu tradisi Pak. Tradisi itu. Jadi kalau bis kita akan mau menempah, boleh menghubungi kami manggil biasanya Bu Ajah Salamah, okey, Dayang Ajah Mai Salamah binti Haji Abdul Hamid di talian 223 8 531 ataupun mobilenya ni. Dia pun menjawab ni mobile. Pakai WhatsApp ni dia. Pakai WhatsApp ni ya. Pandai WhatsApp ni. Boleh menempah tu 864 3118. Sekali lagi 2238 531 ataupun melalui mobile
8643118. Ni dah seperti yang ni dia tertera di sini. Okey. Jadi Bukan saja bukan saya kuih mall. banyak kuih yang lain, Wajah Selamah ni ia aktif dalam pembuatan cake roll, apa lagi tu? Biskut, macam-macam. Unik. Unik. Nama-namanya pun gelombang cinta roll. Ia Mustika roll. ia tinggal di rumahnya di Simpang 118, Kampung Kiulap. Kampung Kiulap. Dia jauh Masjid Jamiah tu. Cari saya Simpang 118, masuk sana, masuk sebelah kanan ada tu di ujung, cari tak, orang sana pun tahu tu di mana rumah buajah Jadi Selamah. kalau kita akan meminta senarai-senarai kuih hanik, kita WhatsApp saja yang nombor yang tertera tadi tu. Habis kita boleh minta senarai-senarai yang unik-unik lah nama-namanya. Ini macam-macam. Okay. Rasanya pun sudah kami merasa tadi. Kuih murah ni memang klasik lah. Orang-orang lama. Kalau tani tahu zaman masa tani berdamitan itu sudah ni. Ya, jadi barangkali okey, sebelum itu juga pelbagai aktiviti juga diadakan dalam bulan Ramadan ni ya. Jadi setentunya kalau ada peluang kita boleh mengikuti apa saja aktiviti keagamaan maupun majlis ilmu. Salah satunya ada daripada PAY Events yang juga sering mengadakan majlis ilmu. Jadi boleh boleh juga macam ni, kita ni kan mau tahu bila diorang tu akan mengadakan, boleh menghubungi juga menghubungi PAY Events ni. Ada taliannya di sini ni. Yang tercatat di sini ya. Jadi penganjurnya PAY Events. Jadi ini nombornya. Okey. Jadi boleh menghubungi bila diorang ada mengadakan majlis-majlis ilmu, kita peluang bis kita untuk hadir. Selalunya mereka mengadakan di masjid-masjid di negara Brunei Darussalam ini. Selain itu juga bis kita juga boleh melihat rakaman-rakaman yang sudah diadakan, majlis-majlis ilmu yang telah diadakan sebelum ini melalui channel Hadio Production. Kita boleh mengklik playlist majlis ilmu PAY. Ada tu macam-macam, boleh bis kita saksikan lah. Pilih saja yang mana bis kita akan melihat dan menyaksikan. Jadi barangkali itu saja ya. Di penghujung program ini sudah segmen ini. Jadi saya sekali lagi Haji Yunus dan rakan saya Hanidi Haji Mahmud mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana jua berada. Dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga amal ibadah puasa kita ini akan dilipat gandakan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.